والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah sejak tadi Allah Taala zahirkan, Allah Taala jadikan kita sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Biasa kita mulakan selawat Ibrahimiyah, kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang berusaha tuan pengurusi masjid Kampung Pokok Baru, yang dihormati tuan timbalan pengurusi masjid Warisan AJK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suka untuk saya bacakan dulu dari kitab Al-Jawharul Mahmud wa Nabihatul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantanي yang telah beliau nukilkan dari kitab Lubabul Hadis, kitab Saripati Hadis karangan bagi Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Pada tangan saya edisi Rumi, asalnya jauh ke surat 19, iaitu kelebihan ilmu dan ulama. Hikayat cerita bahawasanya dua orang bersaudara adik-beradik adalah salah seorang daripada keduanya abid, ahli ibadah yang berbuat ibadat, dan yang satu lagi itu melebih-lebihi atas dirinya dengan syahwat, keinginan nafsunya. Dan adalah yang abid itu, yang ahli ibadah itu bercita-cita ingin hendak melihat iblis. Maka pada satu hari melihat dia akan iblis dan berkata iblis baginya, "Hai menyesal atas engkau, kau ni betul tak? Lebih kurang lah, kau ni nanti kau menyesal, betul tak? Lebih kurang macam tu lah. Kau ni nanti kau menyesal, betul tak?" Iblis bercakap, orang kalau boleh nak jauh daripada iblis, dia minta nak jumpa dia, jangan minta. Pengajaran yang pertama, jangan minta jumpa apa jenis syaitan sekalipun. Syaitan ni boleh menyerupai macam-macam. Kalau dia menyerupai benda yang besar, dipanggil hantu raya. Kalau dia menyerupai kecil, warna hijau, namanya toyol. Dia macam-macam dia menyerupai. Kalau dia menyerupai perempuan, dipanggil gondorowo ataupun pontianak. Gondorowo tu jauh, Melayu pontianak. Tengoklah, kalau dia ana cara foto soto lah, tu gondorowo lah. Kalau juga apa, itu pontianak. ikut dia punya bangsa gitu kan. Jadi si abid ni punya cita-cita yang pelik. Siapa nak jumpa iblis? Jangan, kalau boleh jangan jumpa. Pasal apa? Ayat dia tu lembut. Mula-mula dia cakap, kau nanti kau menyesal, tahu tak? Lembut dia cakap tu. Ayat dia susun cantik. Ni kita jangan terpengaruh ni. Ni iblis cakap dengan orang ni, dia terpengaruh ni. Kita jangan terpengaruh, ni cerita. Jangan kalau biasa macam tu, kalau nak jumpa iblis juga lah, jangan. Pengajarannya bukan macam tu. Pengajarannya jangan minta nak jumpa iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
suruh berlindung, jangan jumpa. Makbul dapat jumpa kan. Baik, kita habiskan ayat ni. Hai menyesal atas engkau, telah engkau sia-sia akan umur engkau 40 tahun. Bukan sekejap, itu 40 tahun weh. Di dalam menegahkan diri engkau dan memenat akan badan engkau. Kau tahu tak, aku dah penatkan diri engkau, kau halang aku yang diri engkau nak. Betul tak? Padahal tinggal lagi umur engkau 40 tahun. Umur engkau ni 40 tahun lagi, tahu tak? Iblis memang tak mati sampai kiamat. Iblis tahu ke umur kita? Tak tahu. Dia buat tahu. Scammer. Ini nama scammer. Cuma ini scammer gaib lah. Tak nampak. Scammer sekarang pun gaib juga, tak nampak depan mata pun. Yang ni dipercaya. Dah namanya syaitan yang berdiam. Apa nama? Aduwwum mubin dalam surah Yasin. Syaitan tu musuh yang nyata. Nyata bukan nampak, memang jelas dia tu musuh. Cakap dia apa semua memang menuju ke neraka, mengajak ke neraka. Nampak? Umur kau ni kau tahu tak? 40 tahun lagi, tahu tak? Maka ikut olehmu akan nafsu kau pada segala keinginannya. Umur kau 40 tahun lagi, kau dah 40 tahun ibadat kan? 40 tahun lagi, enjoy lah. Dunia ni tu sementara sahaja, jadi kena enjoy. Hidup di dunia hanya sekali, oleh itu enjoy. Nampak? Tu ayat-ayat syaitan kan tu. Alah, nanti kau dah nak meninggal dunia, dah rasa macam nak sakit, kau taubat lah. Tu saya tambah lah, macam tu lah. Ayat mujuk. Maka berkata yang ini, benda ni, dialog ni dah ada. Dah, tuan-tuan pun mungkin pernah dengar. Tapi ada juga tak yang ikut? Ada. Maka berkata yang abid pada dirinya, yang ahli ibadah pun cakap, makan cakap, aku hendak turun pergi muafakat dengan saudaraku. Aku nak join adik-adik aku ke abang aku, tak tahulah, adik-adik aku di bawah itu, pada makan dan minum, pada segala yang lazat-lazat pada masa 20 tahun. Dia termakan, cakap syaitan kata umur dia lagi 40 tahun. Padahal kalau dia belajar, tak ada siapa tahu umur kita sampai berapa tahun. Tanda-tanda tu ada, tapi tepat-tepat berapa umur kita tak tahu. Dirahsiakan, memang tak ada makhluk yang tahu. Malaikat maut tahulah, dia cabut nyawa kan. Tak tahu macam mana pula. Baik, syaitan tak tahu, ataupun kalau dia tahu pun dia scam, tipu. Jadi dia pun juga lazimlah pada 20 tahun, kemudian aku taubat dan aku berbuat ibadat pada 20 tahun yang tinggal lagi. Dia dah plan dah, ni mau 40 tahun lagi ni, buat plan lah, strategi kan. Maka turun ia kepada saudaranya atas niat itu, dan saudaranya di bawah jaga ia daripada mabuk arak. Adik-beradik dia yang kat bawah tu, yang dah puas menyetan tu, jaga dia daripada mabuk arak. Dia minum arak sampai tertidur, tiba-tiba terbangun. Maka ketahui ia akan dirinya di dalam kelakuan yang sangat jahat. Bangun dengan bau busuk, arak, apa-apa semua, tersedar pula diri. Sedar diri pula. Sesungguhnya telah kencing ia atas kainnya dan badannya. Bukan setakat bau arak, terkencing kat badan, kat kain. Padahal ia tercampak atas bumi, lagi di dalam kelam yang gelap semua kat lantai. Maka berkata ia pada dirinya, telah aku membinasakan umurku di dalam maksiat, dalam dosa, dan saudaraku, adik-adik aku dalam taat dan ibadat. Maka aku masuk neraka dan ia masuk syurga. Kemudian berniat ia hendak taubat dan hendak berbuat ibadat serta saudaranya. Dah lah, aku naik atas lah, join saudara aku. Sampai bila aku nak macam ni?
maka naik ia kepada saudaranya atas niat taat dan ibadat, dan turun saudaranya atas niat maksiat. Maka tergelincir kakinya jatuh atas saudaranya. Yang atas tadi tu tergelincir, terpecuk ke apa, tak licin apa, licin air arak ke apa, tak ada lah tu kan. Kalau tak boleh air lagi cepat licin. Ni tangga pun tengok, kalau tangga batu tu hati-hati. Tangga batu hati-hati, tangga kayu selumbur pula. Tangga batu licin pula, hati-hati je lah. Kalau tangga ada alas kapet pun boleh licin juga, kapet ni gerak kan. Hati-hati je lah tuan Maka tergelincir kakinya jatuh atas saudaranya, maka mati kedua-duanya. Maka dihasyarkan, dihimpunkan abid atas maksiat. Yang si abid tadi niat nak turun untuk buat maksiat, maka dia dikumpulkan pada mahsyar bersama orang-orang yang berbuat maksiat, dan dihasyarkan, dihimpunkan yang asi itu, yang buat dosa tadi itu atas niat taat dan ibadah. Hati-hati tu, jangan ada niat nak buat jahat lah. Alah, sekali je, alah sekejap je, jangan. Jangan ada niat macam tu Alah tu jangan. Alah sikit je, alah sekali je, jangan. Buatnya time tu lah dicabut nama, mudah jadi jadi sentiasalah apa nama ni, berniat baik Itu sebab antara doa lepas sembahyang kan, Allahumma apa nama bang pula, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana, ya Allah khatamkan, tamatkan. Allahumma khtim lana, bagi kami, bi husnil, dengan husnil khatimah, penamatan yang baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wala, dan janganlah takhtim, khatamkan, tamatkan, alaina, bagi kami, bisu'il khatimah, dengan kematian ataupun penamatan yang buruk. Baik. Jadi mudah-mudahan apa nama ni dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Baik, saya ingin tangguhkan dulu pengajian Aqidatul Najin, bacaan kita Aqidatul Najin. Untuk saya bacakan beberapa lagi dalil sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Bayan yang ditulis oleh Haji Jainal Sakiban Al-Jauhani, yang diterbitkan oleh Sekretariat Menangani Isu-isu Akidah dan Syar'iyah Majlis Agama Islam Negeri Johor. Seperti mana yang saya sebut sebelum ni, tujuannya yang pertama supaya kita ni beramal dengan ilmu, dan yang kedua supaya kita dapat menepis atau memperbaik fahaman-fahaman sesat dengan dalil lah. Bukan nak suruh gaduh, tak, nak suruh menyampaikan. Sekurang-kurangnya ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, kalau ada yang terpengaruh atau kalau ada yang menyampaikan ajaran sesat tentang sesatnya sambutan Maulidur Rasul, atau sambutan Maulidur Rasul ini adalah bid'ah yang dalalah, maka sekurang-kurangnya kita boleh sampaikan dengan cara yang baik lah. Kalau boleh jangan gaduh lah. Baik, saya sambung yang lepas. Atur cara sambutan. Andainya diteliti atur cara sambutan Maulidur Rasul, kita dapati isi kandungannya terdiri daripada perkara-perkara yang diharuskan oleh syarak. Ia dapat disusunkan seperti berikut: majlis dibuka dengan bacaan doa dan bacaan Al-Quranul Karim, bacaan barzanji dan marhaban, salawat Nabi, nasyid yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tazkirah atau ceramah agama, penyampaian hadiah aktiviti kemasyarakatan, bacaan doa, jamuan. Inilah atur cara sambutan Maulidur Rasul yang biasa dilakukan di mana-mana di negara kita ini, dan kita tidak membenarkan penganjur membuat sesuatu yang bertentangan dengan syarak. Kalau ada, tuan-tuan laporkan, kita ambil tindakan. Tidak ada siapa pun dari kalangan umat Islam yang menolak keharusan kandungan sambutan tersebut. Apa yang mungkin menimbulkan pertikaian ialah bentuk sambutan yang diadakan sekarang dari segi perhimpunan dan bentuk majlis tersebut.
Ini yang akan dijelaskan dalam risalah ini. Masuk pada bab seterusnya, fahaman Wahabi. Fahaman Wahabi menentang penganjuran majlis sambutan Maulidul Rasul. Fahaman ini sedang merebak dalam masyarakat Islam, khasnya di negara kita sekarang. Fahaman ini jika tidak ditangani dengan bijak, ia akan menjadi punca perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat Islam hari ini. Oleh yang demikian, bersempena dengan majlis sambutan Maulidul Rasul pada tahun ini, tahun bila ni? Cetakan pertama 2008, mudah. Elok rasanya kalau kita mengenali siapakah pengasas fahaman Wahabi dan latar belakangnya bagi memudahkan kita menentukan fahaman yang betul dan menempati syariat Islam serta menolak fahaman yang bertentangan. Menurut buku Kashfus Syubhat yang dinukil dari buku, dinukil tu diambil atau ambil isinya dari buku I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Syirajuddin Abbas, menjelaskan bahawa pengasas fahaman Wahabi ini ialah Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau dilahirkan di sebuah desa bernama Ainah pada tahun 1115 Hijriyah. Beliau belajar agama daripada bapanya, kerana bapanya adalah seorang ulama terkenal yang menjadi qadhi di negeri Ainah. Kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Kiai Syirajuddin Abbas ni tuan-tuan boleh beli dekat pasaran, ada jual, kat Shopee pun ada. Bahasa dia bahasa Melayu Indonesia lah, boleh faham sikit-sikit. Setelah mencapai usia dewasa, beliau pergi ke Mekah untuk menunaikan haji dan kembali ke Ainah sesudah mengerjakan haji. Kemudian beliau datang lagi ke Mekah dan Madinah kali kedua. Lama beliau tinggal di Mekah dan Madinah untuk menuntut ilmu. Katanya pada kali kedua inilah beliau banyak melihat di Madinah amalan-amalan atau ibadat-ibadat orang Islam di hadapan makam Nabi yang berlainan daripada syariat Islam menurut kaca matanya. Kemudian beliau berpindah ke Basrah dan menyebarkan fatwanya yang ganjil, tapi ia segera diusir oleh pihak berkuasa dan diriwayatkan dari kota Basrah. Dikeluarkan ni, keluarkan. Kemudian beliau pergi ke Hassa dan berguru dengan Syekh Abdullah bin Abdul Latif, seorang ulama di Hassa ketika itu. Kemudian beliau berpindah ke Harimalah, sebuah desa kecil di negeri Najd, kini dikenali dengan Riyadh. Mula-mula beliau menyebarkan fatwanya yang ganjil-ganjil di negerinya sendiri, Ainah. Tetapi raja di negeri itu yang namanya Uthman bin Ahmad bin Ma'mar pada mulanya menolong beliau, tapi setelah mendengar fatwa-fatwanya itu lalu mengusir beliau, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Kemudian beliau berpindah ke Dar'iyah. Raja di Dar'iyah bernama Muhammad bin Su'ud menolong Muhammad bin Abdul Wahab dalam menyiarkan fahamannya. Maka bersatulah dua orang Muhammad yang berlainan kepentingan, iaitu Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Su'ud. Muhammad bin Abdul Wahab memerlukan seorang penguasa untuk membantu penyebaran fahamannya yang baru, dan Muhammad bin Su'ud pula memerlukan ulama yang dapat mengisi rakyatnya dengan ideologi yang keras demi untuk memperkukuh pemerintahan dan kekuasaannya. Maka bersatulah antara fahaman agama dengan raja, sebagaimana bersatunya fahaman Syiah di Iran dengan pemerintahan Syah Iran, dan bersatunya fahaman Syiah Imamiyah di Yaman dengan imam yang menguasai Yaman sebelum menjadi republik. Golongan Wahabi mengatakan bahawa sambutan Maulidul Rasul adalah bid'ah dalalah, yakni bid'ah yang sesat yang tidak sewajarnya diamalkan oleh umat Islam. Dakwaan Wahabi. Dakwaan mereka ini terkandung dalam beberapa buah kitab yang dikarang oleh tokoh-tokoh ulama besar mereka. Antaranya Soleh bin Fauzan, seorang anggota Majlis Ulama Wahabi, menyebutkan dalam kitabnya Al-Khitab Al-Mimbariyah. Beliau telah melarang penganut Wahabi daripada mengadakan sambutan Maulidul Rasul. Selain daripada itu, beliau juga melarang mengadakan sebarang sambutan di bulan Rajab sempena Isra' dan Mi'raj, mengharamkan sambutan sempena Ma'al Hijrah, dan membid'ahkan sambutan Maulidul Rasul sempena keputeraan Nabi SAW. Beliau mengutuk golongan yang mengadakan sambutan Maulidul Rasul sebagaimana disebut dalam kitab Al-Khitab Al-Mimbariyah, yang dijadikan hujah oleh sesetengah penceramah mereka dan dijaja ke sana dan kemari. Katanya, wahai hamba Allah,
sesungguhnya bid'ah itu ialah membuat sesuatu yang baru dalam agama. Ia mengubah ajaran agama. Lantaran itu ia merupakan perkara yang sia-sia, menghabiskan masa, menghabiskan wang ringgit, memenatkan tubuh badan, menjauhkan daripada syurga dan mendekatkan kepada neraka. Layak mendapat kutukan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang bodoh dan sesat tidak memahami hal tersebut. Mereka sesat kerana kejahilan mereka. Amalan ini bukan mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkannya, dan segala usaha dan penat lelah mereka sia-sia belaka. Masalah yang dibangkitkan oleh golongan Wahabi di sini ialah melarang sekeras-kerasnya mengadakan sambutan Maulidul Rasul yang di dalamnya diadakan ceramah dan tazkirah mengenai sirah dan perjuangan Nabi sebagai seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sedangkan golongan ini sendiri mengadakan mu'tamar dan sambutan dengan menghabiskan tenaga dan wang ringgit untuk mengingati perjuangan dan kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas fahaman mereka. Mengapa sambutan mengingati Muhammad bin Abdul Wahab itu sunnah hasanah, sedangkan menyambut Maulidul Rasul dikatakan sebagai pembaharuan dalam agama yang dihukumkan sebagai bid'ah dalalah? Sejauh mana kebenaran dakwaan golongan Wahabi yang menghukumkan bid'ah dalalah mengenai sambutan Maulidul Rasul? Untuk tujuan ini, mari kita lihat masalah tersebut berdasarkan perspektif Islam melalui panduan Al-Quran dan Sunnah. Baik, masuk pada bab dalil keharusan sambutan Maulidul Rasul daripada Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang mengharuskan sambutan Maulidul Rasul adalah seperti berikut. Dalil pertama, perhimpunan para sahabat yang diakui dan diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i daripada Muawiyah bin Abi Sufyan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke satu majlis perhimpunan para sahabat lalu bertanya, "Ma ajlasakum?" Qalu, "Jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lidinihi wa manna alaina bika." Ila an qala fi akhirah, "Atani Jibrilu alaihi salam fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikum al-malaikata." Maksudnya lebih kurang, kenapa kamu berkumpul? Mereka menjawab, Rasulullah tanya, kenapa lalu kamu berkumpul? Mereka menjawab, sahabat menjawab, kami duduk berbincang-bincang mengingati Allah dan memuji-mujinya kerana telah memberi petunjuk kepada agamanya dan mengurniakan engkau, diutuskan kepada kami, hingga akhir hadis. Jibril datang kepadaku memberitahu aku sesungguhnya Allah bermegah kepada malaikatnya di atas perhimpunan yang kamu lakukan. Dalam hadis ini, mana hadisnya panjang lagi ni, dipendekkan. Dalam hadis ini terdapat nas, dalil yang jelas bahawa para sahabat berhimpun dalam satu kumpulan berbincang-bincang mengenai pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu nikmat kepada mereka. Dalam hadis ini dinyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala sendiri menunjukkan kebanggaannya kepada para malaikatnya di atas amalan membincangkan pengutusan Nabi. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri membolehkan dan mengiktiraf perhimpunan itu sebagai baik mengenai apa yang mereka bincangkan. Maknanya perhimpunan itu bukanlah sebuah yang suruh, sahabat sendiri yang berkumpul. Persoalannya, adakah mereka boleh mengetahui bentuk nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala itu sekiranya tidak diadakan perbincangan sesama mereka? Melalui perbincangan ini mereka dapat mengetahui isi kandungan ajaran Islam, kelebihan dan kebajikan-kebajikan yang dinikmati oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya lagi, adakah terdapat perbezaan antara perhimpunan yang diadakan oleh para sahabat itu dengan perhimpunan untuk mengingati keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan sekarang? Sekiranya tidak ada perbezaan dari segi pengisiannya, jelaslah bahawa dakwaan perhimpunan seperti sambutan Maulidul Rasul tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, bukan satu dakwaan yang melulu dan tidak tepat.
Maknanya sahabat pernah buat perkumpulan mengingati Allah Ta'ala dan pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil kedua, memuliakan hari dan tempat. Memuliakan hari dan tempat kelahiran sesetengah nabi-nabi ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran semasa menceritakan kisah Nabi Isa alaihi salam mengungkapkan ucapan selamat sejahtera ke atas para nabi di hari keputeraan mereka, sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidat. Maksudnya lebih kurang, dan selamat sejahtera ke atasku di hari aku diputerakan. Sadaqallahul azim. Dalam hubungan ini, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama diberikan ucapan salam yang disambut pada hari keputeraannya? Kalau tadi Nabi Isa ucap salam ke atas dirinya pada hari dia diputerakan. Jadi Nabi Muhammad lebih utama lagi. Mengenai dengan hari disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakirhum bi ayamillahi inna fi dzalika laayatin likulli sabbir. Likulli sabbar. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Sadaqallahul azim. Maksudnya lebih kurang, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap seorang yang kuat bersabar, lagi kuat bersyukur. Firman Allah lagi dalam surah Al-Jathiyah ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah. Sadaqallahul azim. Maksudnya lebih kurang, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan, yakni kejahatan dan gangguan orang-orang yang tidak menaruh ingatan kepada hari-hari pembalasan yang telah ditentukan Allah. Zahir dua ayat di atas menjelaskan bahawa hari-hari di sisi Allah ialah hari bersabar dan syukur. Maka apa yang diharapkan daripada hari-hari tersebut ialah keberkatan yang dikurniakan Allah padanya. Dan inilah yang dimaksudkan dalam ayat yang kedua. Bila diteliti firman Allah, lilladzina la yarjuna ayyamillah, maksudnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan pada hari-hari, yakni pembalasan yang telah ditentukan Allah. Sedangkan Allah tidak menyebut la yarjunallah, maksudnya tidak menaruh ingatan kepada Allah. Bermakna nikmat yang Allah kurniakan pada hari-hari tersebut, kerana hari merupakan makhluk Allah yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Perhatikan firman Allah dalam surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim. Maksudnya lebih kurang, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita, bukan dengan yang lainnya. Bukankah hari keputeraan Nabi Muhammad SAW itu merupakan hari gembira dan rahmat? Baginda bersabda, Ana rahmatul muhdah, maksudnya aku pembawa rahmat dan petunjuk.
Jika sekiranya kita mengingati hari tersebut, adakah kita melakukan perkara yang dilarang? Sedangkan majlis demikian menggalakkan manusia mengasihi Nabi SAW dengan menceritakan tentang sirah pribadi dan akhlaknya yang mulia. Dalam hubungan ini juga terdapat hadis mengenainya, umpamanya daripada Syaddad bin Uwais, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW solat 2 rakaat di Baitul Laham atau Lahm. Kemudian Jibril bertanya kepada baginda, "Atadri aina sallaita?" Qala la. Qala sallaita bi Baiti Lahmin haitsu wulida Isa. Maksudnya lebih kurang, tahukah engkau di mana anda bersolat? Baginda menjawab, tidak. Lalu Jibril berkata, anda solat di Baitul Lahm, di mana tempat Nabi Isa dilahirkan. Dari nas-nas, dalil-dalil Quran dan hadis-hadis di atas jelas menunjukkan kepada kita bahawa tidak menjadi satu kesalahan memuliakan hari dan tempat untuk diadakan sambutan sebagaimana mengingati dan menghormatinya, asalkan tujuan mengingati hari dan tempat tersebut tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Ini dalil menyambut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, kisah Abu Lahab memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah kerana kegembiraannya dengan keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wal Nihayah mengatakan sesungguhnya orang yang mula-mula menyusukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab. Beliau telah dimerdekakan oleh Abu Lahab sebaik sahaja diberitahu tentang keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu manakala adiknya Al-Abbas bermimpi beliau begitu sedih sekali selepas meninggal. Lalu ditanya, apa yang engkau temui? Abu Lahab menjawab, setelah Abu Lahab meninggal dunia, Abbas mimpi jumpa dengan Abu Lahab. Ayat yang situ Jadi dalam mimpi itu Abbas tanyalah, apa yang engkau temui? Abu Lahab menjawab, aku tidak menemui sesuatu yang baik selepas mati selain aku berada dalam keadaan ini disebabkan aku memerdekakan Suwaibah dalam hidupku. Baik, 17 nota kakinya. Nas hadis ini, dalil hadis ini terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim. As-Suhaili dan lainnya menyebutkan bahawa Abu Lahab berkata kepada adiknya Al-Abbas di dalam mimpi yang beliau diringankan siksaannya pada setiap hari Isnin. Setiap minggu hari Isnin siksaannya diringankan. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab An-Nikah. Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Sirah An-Nabi jilid 1 halaman 124, kitab Maulidun Nabi halaman 21 dan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah halaman 272 hingga 273. Tiga tempat disebutkan hadis tersebut. Jika sekiranya inilah yang berlaku kepada mereka yang dicela, Abu Lahab ni sampai meninggal dunia dia masih lagi beriman, mati dalam keadaan kafir lah. Tapi siksaannya diringankan setiap hari Isnin. Ke akhirat nanti masih berjalan, hari itu masih berjalan. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu tu masih berjalan. Cumanya tahunnya tak tahulah macam nak kira. Ni tahun pertama akhirat. Agak ni tahun kedua, dah berapa ribu tahun tak tahu macam mana nak kira. Pasal apa? Selama-lamanya. Kalau nak tuliskan tahunnya tu tak tahu berapa. Mula-mula tu mungkin boleh lagi kan. Jika sekiranya inilah yang berlaku pada mereka yang dicela oleh Al-Quran, diringankan azab, ada satu surah khas untuk mencela Abu Lahab. Surah Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Yang mencela Abu Lahab. Bukan setakat Abu Lahab, isterinya. Tapi setiap hari Isnin
dia diringankan azab. Ini hadis. Kerana merasa gembira. Kenapa diringankan azab? Kerana merasa gembira disebabkan keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa gembira, kemudian dia merdekakan, melahirkan rasa gembiranya itu dengan memerdekakan hamba dia bernama Thuwaibah Al-Aslamiyah. Siksanya diringankan. Mengapa tidak mereka yang merasa gembira dengan junjungan Nabi SAW, sedangkan mereka itu beriman dengan baginda dan meninggal dunia dalam keadaan beriman mengesahkan Allah SWT? Takkanlah orang yang beriman pada Allah dan gembira dengan keputeraan Nabi Muhammad itu buat benda yang salah kerana menyambut melahirkan rasa gembira dengan menyambut buat majlis khas, namanya tu sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang bukan Islam, dia tak adalah buat sambutan Maulidur Rasul, tapi dia menunjukkan kegembiraan dengan kelahiran Rasulullah tu dengan cara memerdekakan hamba. Azabnya diringankan. Takkanlah orang yang beriman, orang yang gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan buat majlis khas untuk memperingati kelahiran, keputeraan Nabi Muhammad SAW itu diseksa. Kan kalau buat amalan yang sesat, amalan yang salah kan diseksa kan? Takkanlah dapat siksaan buat sambutan Rasul. Ini juga yang disebut dan diperakukan oleh seorang qari dan ahli hadis, Al-Hafiz Syamsuddin Ibnu Al-Jaziri dalam kitabnya Urfu Ta'rif bil Maulidish Syarif. Al-Hafiz Syamsuddin bin Nasruddin Ad-Dimashqi dalam kitab Maulid As-Sadi fi Maulid Al-Hadi menyebutkan dalam syairnya, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhladan ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhan lisururi bi ahmada famadhannu bil abdi alladhi tulu umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhadan. Bermaksud, jika sekiranya Abu Lahab seorang kafir yang dicela di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, celaka apa yang diusahakan oleh Abu Lahab, dia kekal di dalam neraka Jahannam pada setiap hari Isnin, selalunya diringankan azab siksanya kerana merasa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula halnya dengan orang yang sepanjang hidupnya begitu gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau mati mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab ni gembira berapa kali? Sekali je. Lepas tu Nabi Muhammad dah besar, dia lawan. Abu Lahab gembira ni sekali je masa Nabi Muhammad kecil. Bila Nabi Muhammad dah besar, dia lawan. Sampai turun surah mencela Abu Lahab. Itu pun kerana sekali gembira dengan kelahiran Rasulullah tu diringankan azabnya. Adakah orang yang beriman dengan Rasulullah, ajaran Rasulullah dan memperingati Rasulullah disiksa? Itu persoalan kan. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, dia ada berapa dalil Ustaz? Dia ada 12 dalil. Dalam kitab ni 12 dalil. Baca semua Ustaz? Taklah, habis kuliah ni dah lah. Minggu depan sambunglah kitab Akibatul Najin. Nanti tahun depan kalau ada rezeki jumpa lagi umur panjang, kan, sambung yang ke berapa pula. Taklah habis malam ni. Baik. Habis nanti dah habis 12, tahun seterusnya ulang balik kali ke 1 sampai 6 contohnya. Dan nanti 7 sampai 12. Sampai bila nak habis Ustaz? Sampai hafal lah. Dah hafal belum? Belum Ustaz? Ulang lah. Setahun sekali je pun. Ulang kaji supaya
ingat dan supaya disampaikan dan supaya beramal dengan ilmu dan supaya mencerahkan yang gelap lah. Yang sama-sama betul ke ni, sesat ni, betul ke ni. Jadi jelas, tak sesat, ada dalil. Baik, dalil yang keempat, Nabi SAW menyambut hari keputeraannya dengan berpuasa pada hari Isnin. Imam Muslim telah mengeluarkan hadis sahihnya daripada Abu Qatadah bahawa Rasulullah SAW ditanya mengenai puasa pada hari Isnin. Lalu baginda bersabda, "Zaka yaumu wulidatu fihi wa fihi unzila alayya." Maksudnya lebih kurang, hari itu merupakan hari aku diputerakan dan pada hari itu juga diturunkan wahyu ke atasku. Baik, cukuplah masa isyak tuan, cukuplah kadar ni. 3 dalil lah kita dapat bacakan. Jadi mudah-mudahan kita dapat beramal dengan ilmu dan dapat kita sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.